Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia. Salam hari Khamis CTD buat semua yang join CTD hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya nampak semua wajah-wajah ceria yang on video ni orang yang sama. Syahidah, Zam, Kak Iyad, Mira Rahim, Musna Molif, Teacher Ija, Kak Iman, Ridrazak Kelantan, Mai, Piti Shah, Azira Yazid, Siti Rizo, Abang Joget viral tadi ada tu dah hilang, Khalid, Ajila Mahidin, Ida Burhan, Bam Jeff, TKO, Emma Zahra, Prem. Okey, tu yang saya nampak lah. Yang tak on video jangan risau. Kita sentiasa memahami situasi masing-masing dan saya setuju dengan perkongsian daripada Zam tadi dan saya nak add on sikit lah. Kadang-kadang kita rasa bisnes kita tu tak grow, dia bukan tak grow, dia belum grow, dia sedang grow dan indikator nak tahu kita ni grow ke tidak ialah diri kita tu grow ke tidak. How do you feel about yourself? Kita rasa macam mana diri kita? Adakah kita lebih baik daripada sebelum ini ataupun kita biasa-biasa saja daripada sebelum ini ataupun kita lebih teruk daripada sebelum ini? Kita yang tahu. Jadi kalau kita berada lebih baik, itu indikator sebenarnya anda sedang grow. Dan saya berhajat untuk share hari ini 5 perkara yang saya belajar sepanjang journey saya. Mungkinlah journey 13 tahun ni, 12 tahun bersama dengan Belah. Tapi saya pendekkan untuk sesi CTD dan saya mungkin ambil banyak journey, banyak perkaitan dengan journey umrah saya baru ni. Baik. Yang pertama yang saya belajar daripada leader, 11 orang daripada kami tu memang pergi umrah dan salah seorangnya ada Eksekutif Presiden Tim Maksu. Dan saya secara dekat dapat memerhatikan sendiri apa attitude yang ada pada dia yang membuatkan dia boleh berjaya. Sedangkan kalau kita tahu dia HPM je dari segi education, dari segi percakapan pun rasanya sama level dengan kita, boleh bercakap, bukan orang bisu. Tak adalah Maksu tu seorang yang bisu yang tak ada, dia boleh bercakap, sama macam kita. Ada tak yang menjoin CTD ni orang yang bisu? Kalau anda tak bisu, type 1. Kalau tak bisu lah, kalau bisu jangan type apa-apa. Yang tak bisu type 1. Okey, terima kasih yang tak bisu. Masya Allah, tabarakallah. Yang tak bisu tapi tak dapat capai handphone nak tekan keyboard 1, no problem. Jangan risau, saya maafkan. Ada pula yang stress, Ustaz, dia kan saya stress saya, dia tak nak tekan, tak boleh, pegang anak lah sebagainya. Okey, relax, sabar. Itu indikator anda sedang berjaya sebab anda ada usaha untuk mencari keyboard. Baik. Dan perkara yang saya nampak, untuk berjaya, dia kena ada attitude, sikap. Dan saya nak share 5 sikap yang perlu ada pada anda hari ni, sekarang. Tanam sikap tu. Dan saya juga cakap untuk diri saya. Baik, yang pertama, sikap mesti ada strong desire. Keinginan yang kuat. Nakkan sesuatu tu, nak yang sungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Nak sesuatu tu nak, dengan nak sesuatu tu nak sungguh-sungguh. Contoh, orang nak makan, lapar. Nak makan tak? Nak. Tapi dia tak makan, dia tengok je, dia ambil haruman je, bau je kan. Jadi, dengan orang yang nak makan, lapar, dia akan, ya Allah, tak sabarnya. Sampai dekat atas meja dia pun, tanpa bismillah terus. Tu mukbang. Cuba kat orang lapar shake. Dia terus, tak sabarnya nak goncang dengan bersungguh dia goncang. Dia strong desire, dia nak buat sesuatu tu, dia nak. Siapa yang nak tukar pin bulan ni, tahun ni, dia ada strong desire nak tukar pin. Dia masuk trading tu excited, dia ada excitedness. Dia masuk tu bersedia. Dia ada pen, dia ada kertas, dia ada nota, dia ada buku, dia dah send PM dah, geng dia, team dia. Yes, thank you. Dia angkat kan. Dia dah PM dah. Dia dah ajak dah. Dia ada strong desire nak berjaya dan dia tak berjaya seorang-seorang. Itu attitude yang ada pada leader yang saya nampak. Jadi kalau belum ada, make it happen now. Yang kedua, yang kedua tu saya dah sebut dah. Yang kedua, attitude dia ialah make it happen. Pastikan ia berlaku. Jadi, contoh, nak masuk CTD ni, alamak. Tapi hari ni ada sekolah lah, ada kelas lah, ada aktiviti lah. Make it happen. Pasang dalam kereta. Tahniah yang sedang bersiaran dalam kereta. Tahniah yang sedang bersiaran kat dapur. Tahniah yang sedang bersiaran dalam bilik. Tahniah yang sedang bersiaran dalam bilik air. Pastikan video anda off, kan terdampak benda-benda yang tak betul.
Saya tahu kita semua sedang beraktiviti. Tahniah yang sedang dalam mesyuarat sekarang ni. Saya tahu anda senyum. I feel you. I feel you. Dia nak juga tapi dia ada meeting dia macam mana. Dia nak juga tapi dia dalam kereta dia macam mana. Dia nak juga dia tengah nyusukan anak dia macam mana. Tapi yes dekat dapur kan. Syukur. Maknanya anda make it happen. Buat bagi jadi. Buat bagi dapat. Anda buat posting. Semalam tak ada posting. Hari ni make it happen. Hari ni 9 posting. Semalam 3 posting. Make it happen. Hari ni 9 posting. Kenapa? Hari ni 3, besok 2, lusa 1. Ingat satu posting kita tu high energy. Tak, kena buat hari-hari, konsisten. Jadi seorang petani, bekerja, siram pokok kena hari-hari. Tabur baja kena hari-hari. Bukan hari ni tanam besok tumbuh. Tak. Inilah kerja paling senang. Kita bekerja bebas masa. Saya dah bersara, saya rasa macam, betul lah orang rasa yang tak cukup masa tu. Saya rasa macam setiap saat dalam hidup saya sangat penting. Sangat penting. Dan saya takkan buang masa walau seminit untuk bercakap dengan orang, untuk spend energy, untuk bagi idea, untuk buat sesuatu. Sebab saya tahu, saya faham bahawa setiap saat masa saya itu sangat berharga untuk saya capai impian saya. Dan saya takkan buang masa untuk, contohlah, buat perkara yang tak berfaedah. Pada saya, contoh yang tak berfaedah, kalau saya layan Netflix lebih daripada 15 minit. Saya tak layan Netflix tapi kalau saya tengok video yang 3 minit, 5 minit, it's okay lagi. Tapi kalau 10 minit tu saya dah melampau lah saya rasa. Buang masa. Sebab saya, kecuali memang saya rehat. Itu contoh maknanya tak buang masa langsung. Ya, mana kalau kita buat sesuatu tu, pastikan kita buat sesuatu tu arah dia mencapai impian kita. Apa target kita hari ni? Hari ni aku mesti nak ada 3 posting pagi. Tengah hari kan 3 posting, malam kan 3 posting. Jadi 9 Jadi hari ni mesti nak kena ada draft, plan, gambar, nak buat apa. Lepas buat posting, nak ajak kawan buat posting. Contoh, sebab kita bekerja media sosial. Itu kerja kita. Kalau kita tak post, kita tak bekerja. Hello, Assalamualaikum. Yang kedua, yang ketiga, do whatever it takes. Buat. Tadi make it happen kan? Do whatever it takes. Bagi jadi. Tadi make it happen. Yang ni, do whatever it takes. Buat. Walaupun tak boleh, kita tahu tak boleh. Tapi, kalau Allah izinkan, dia boleh jadi. Dia jadi boleh. Yang ni pengalaman umrah saya. Contoh kami nak masuk ke Raudah dan juga nak masuk ke umrah di Mekah dan di Madinah. Di Madinah saya ambil contoh. Kita nak masuk ke Raudah tu kena isi tawakalna dengan itmarna. Kita nak kena isi dan kalau dia punya status merah boleh masuk lagi tapi crowded. Kalau hijau tu boleh masuk. Kalau kelabu dah stop. Tapi oleh kerana nak strong desire tu ada, saya tengok jemaah wanita lah, jemaah lelaki, saya syukur Alhamdulillah Allah bagi laluan macam tu je. Dapat masuk 2 kali, dapat stay lama, tempoh yang saya diberikan 1 hingga 1.5, tapi saya dapat duduk dapat 12.30 sampai pukul 2.30 pagi. Itu rezeki Allah bagi. Dan saya nak share, bila kita dapat, orang tak dapat, orang yang tak dapat tu saya tengok attitude dia. Dia nak dan dia make it happen. Dia datang, dia bersungguh, berkumpul kawan, kumpul geng, kumpul energi daripada awal, dah bersedia untuk masuk. Dan untuk masuk, dia tak dapat terus masuk. Dia kena tunggu situ, dia kena tengok laluan, dia kena faham dia boleh masuk dengan siapa, dia kena minta izin. Itu attitude leader yang ada, yang nak dapat masuk Raudah, yang saya nampak dengan kepala mata saya sendiri. Saya tak nampak ada orang tu, tapi berdasarkan cerita dia orang tunggu. Dan saya tahulah momen tu. Nak duduk dekat situ, polis takkan bagi masuk. Tapi oleh kerana nak, Allah tengok usaha kita, Allah tak tengok hasil kita. Hello, Assalamualaikum. Allah tak tengok hasil kita, hang berjaya setakat mana dah, hang jadi millionaire hari ni, berapa income hari ni, Allah tak tengok. Allah tengok usaha kita nak mencapai impian kita. Ramai mana orang kita bantu. Ada usaha tak? Nak kurus, apa usaha kita? Bangun pagi awal, cukup rehat tidak, sarapan ke tidak, ini sarapan pun tidak. Kan? Tapi nak kurus, mau begitu. Okey. Mana do whatever it take, buat. Buat bagi dapat. Tapi ada dia punya syarat. Jangan langgar syariat tu je. As long as Allah izinkan dan dia tidak langgar syariat, go. Buat. Apa saja yang buatkan kita nak capai impian. Contoh nak naik level bulan ni. Kita kena faham apa level kita nak naik tu dan apa yang perlu kita capai. Contoh nak naik world team, kita kena buat 2,500 4 kali. Kalau dah buat 2,500 tu 3 bulan, bulan ni make it happen. Itu yang maksud make it happen. Bulan ni dapat 1,000 lebih. Ustaz ada lagi 1,000 Ustaz. Cari 1,000 tu nak dapatkan daripada mana? 10 orang kalau beli 100 BP, kan? Beli set pack Ramadan tu cari 10 orang. 10 orang mana pagi campaign dapat seorang.
Tengah hari keping-keping dapat seorang. Malam keping-keping dapat seorang. Dapat 3 orang dah. Buat lagi. Kita ada panjang masa lagi. Nak buat ke tak, bukan boleh buat ke tidak. Okey, yang keempat. Limiting belief. Kena buang attitude ni. Kita mesti jangan ada limiting belief. Limiting belief ni means kita rasa kita tak boleh. Kita rasa kita tak mampu. Kita rasa kita tak dapat. Kita rasa kita tak layak. Buang limiting belief ni. Kita kena ada strong belief. Kita kena rasa kita boleh. Kita kena rasa, saya tak reti nak cakap je ustaz boleh lah. Tengoklah dinding ni penuh dengan benda-benda macam-macam ni. Tengoklah dia baca buku apa. Tengoklah dia kawan dengan siapa. Tengok orang je. Tengok diri kita ni, apa yang kita boleh buat. Pengalaman umrah juga. Saya tahu ramai geng umrah yang tak berani buat live. Tapi dekat umrah, perasan tak? Semua orang, hampir semua buat live. Dengan Salnianya, dengan Maksunya, dengan Kak Hanya, dengan Ida Osmannya. Dengan Kak Ida Osman tu langsung tak boleh nak selfie. Master selfie sekarang. Dulu tak reti nak pegang, tak reti nak tekan, tak reti nak apa, jari tu bengkok, kekok kan. Now, tak payah suruh dah. Lari ke depan dah. Okay, boleh selfie. Senyum kan. Sebab apa? Sebab dia faham. Dia rasa benda tu senang. Dia dah buang limiting bila dulu dia kata tak boleh. Dulu dia kata tak cantik. Dulu dia rasa dagu dia kembang gemuk. Sekarang tak ada dah. Sebab benda tu rasa je. Dekat sini. Benda yang kita rasa ni, apa yang kita rasa, yang kita fikir, yang rasa kat sini. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita sebut, dia jadi real. Jadi buang yang tu. Jadikan dia betul. Aku boleh buat. Aku boleh berjaya. Aku akan berjaya. Aku boleh jadi. Aku boleh bercakap. Aku boleh buat posting. Posting aku ramai orang suka. Macam tu. Kena set. Kena buang limiting bila aku tak boleh. Aku tak dapat. Aku tak reti. Itu kena buang. Kena bagi jadi reti. Dan last. Kena unplug. Kena unplug. Unplug ni. Okay. Apa limiting belief tadi tu. Kena cabut. Lepas tu kita kena plug in balik. Unplug. Plug in balik. Set benda baru. Kalau dulu rasa malu nak bercakap. Now set. Aku boleh bercakap. Kalau dulu aku tak boleh nak buat. Set. Now aku boleh buat. Dulu kalau kita rasa saya segan lah nak sharing. Saya ni jadi tak pandai. Share je. Senang je cara sharing ni. Saya bagi idea. Mesti ada 5 elemen untuk sharing. Satu, mesti ada introduction. Yang kedua, isi pertama. Isi kedua, isi ketiga. Yang kelima, penutup. Senang tak? Simple Saya ulang. Pertama mesti ada introduction, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, penutup. Introduction apa? Halo, Assalamualaikum. Hai, saya Saiful Ustaz Nur Razman. Saya nak share 5 perkara bagaimana attitude untuk orang berjaya. Nampak? Intro. Yang pertama, 1, 2, 3, isi. Yang ketiga, okey, sekian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau salah silap dan semoga beri manfaat kepada anda semua. Dah, done. Simple tak kalau kita nak buat sharing macam tu? Simple. Saya yakin 96 orang hari ni meletup-letup buat sharing depan. Sebab apa? Sebab dah dengar. Ya Allah, simple sangat nak sharing rupanya. Ya, kenapa lah susah sangat? Sebab kita tak unplug. Lepas tu kena masuk training. Lepas tu kena hadir, kena dengar. Training jangan pilih siapa-siapa. Pilih, masuk training dulu. Jangan pilih training apa. Masuk, kita tak tahu apa perkataan speaker yang akan spark hidup kita. Itu yang berlaku kepada saya. Ilmu bukan dalam lewat. Ilmu bawah tangga, ilmu tepi tandas, ilmu dalam bas, ilmu rata-rata ilmunya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tang mana kita akan spark. Jadi 5 perkara saya dah share tadi, attitude yang berkaitan dengan attitude yang kita kena upgrade diri kita untuk jadi lebih baik. Dan pastikan lepas ni 10 Mac lagi 20 berapa hari, 23 hari nak Ramadan ni, kita jadi orang baru menjelang Ramadan, fit for Ramadan. Itu saja daripada saya. All the best, keep it up, don't get it up. Kembali kepada Dr. Syahidah, silakan.